Hai murid-murid, pasti murid-murid pernah menghasilkan sebuah roket air seperti di dalam video ini murid-murid. Yang pasti, murid-murid banyak pengetahuan dan ilmu untuk membina roket air. Jom, bersama cikgu, kita akan menghasilkan sebuah karangan laporan bertajuk Pertandingan Roket Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anak-anak murid di luar sana. Cikgu doakan anak-anak murid sihat sejahtera bersama ahli keluarga yang tersayang. Kita akan teruskan lagi pembelajaran kita kali ini di bawah tema dan unit yang sama, iaitu tema 6 Sains, Teknologi dan Inovasi, unit 16 Sains dan Kehidupan. Tajuk pembelajaran kita ialah meluncur tinggi dengan aktiviti mengarang karangan laporan yang bertajuk Pertandingan Roket Air. Kerana sebelum ini cikgu pernah mengajar kamu cara untuk mengarang karangan fakta. Untuk kali ini, karangan laporan. Apa tunggu lagi murid-murid? Jom kita belajar. Mari kita lihat objektif dan kriteria kejayaan terlebih dahulu murid-murid. Objektif pembelajaran kali ini, murid-murid dapat mendraft dan mengarang karangan laporan dengan cara yang betul. Manakala kriteria kejayaan, murid dapat mendraft dan mengarang 3 daripada 4 format karangan laporan dengan cara yang betul. Baiklah murid-murid, kita cuba lihat bentuk format laporan terlebih dahulu murid-murid. Sila buka muka surat 123, buku teks Bahasa Melayu tahun 5 murid-murid. Murid-murid, karangan laporan yang baik perlu ditulis. Yang pertama, tajuk laporan. Yang kedua, pendahuluan di mana sekurang-kurangnya 3 atau 4 baris. Yang ketiga, perlu dibina 3 perenggan isi, iaitu isi yang pertama, isi yang kedua dan isi yang ketiga. Yang keempat, karangan laporan yang baik juga perlu disediakan perenggan kesimpulan atau perenggan penutup. Selepas itu, murid-murid jangan lupa tuliskan tarikh laporan yang perlu dituliskan di sebelah kanan laporan kamu murid-murid. Kemudian, pengakuan pelapor. Siapa pelapor itu murid-murid? Ya, kamu sendiri. Contohnya, laporan disediakan oleh. Selepas itu, tanda tangan, nama pelapor dan di akhir sekali ialah jawatan pelapor yang menulis laporan ini. Baiklah murid-murid, cikgu hendak murid-murid buka muka surat 123 terlebih dahulu murid-murid. Untuk murid-murid mengarang karangan laporan, apa kaedah dan cara yang pertama yang perlu murid-murid buat? Ya, murid-murid perlu menuliskan tajuk laporan terlebih dahulu. Apakah tajuk laporan murid-murid? Ya, laporan Pertandingan Roket Air Karnival Sains Sekolah Rendah Negeri Melaka bagi tahun 2021. Jadi, tahun itu murid-murid tulislah tahun yang semasa. Kemudian, murid-murid barulah menulis pendahuluan laporan.
Dalam muka surat 123 telah diberikan pendahuluan. Jadi, murid-murid salin balik pendahuluan yang telah diberikan. Jadi, cikgu tidak akan bacakan pendahuluan diberikan kerana cikgu yakin dan percaya murid-murid sudah tahu bagaimana hendak membina pendahuluan yang diberikan. Setelah murid-murid menyiapkan perenggan pendahuluan, murid-murid perlu mengarang perenggan isi yang pertama terlebih dahulu murid-murid. Cuba murid-murid lihat draft yang pertama, isi yang pertama yang diberikan, iaitu perbentangan kumpulan selama 10 minit, penilaian juri, yang ketiga kemahiran perbentangan, bersoal jawab dan hukum sains. Murid-murid perlu menggunakan draft yang diberikan untuk menghasilkan perenggan isi yang pertama yang lengkap murid-murid. Bagaimana murid-murid? Cuba murid-murid lihat perenggan isi yang pertama yang cikgu bina. Aktiviti bagi kategori pertama ialah perbentangan kumpulan selama 10 minit. Penilaian oleh juri telah dilakukan. Juri menilai dari aspek kemahiran perbentangan, kemahiran bersoal jawab dan penggunaan hukum sains dalam model yang digunakan. Selepas itu, mari kita sama-sama melihat draft yang kedua murid-murid, iaitu isi yang kedua. Dalam draft yang kedua itu diberikan menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak. Itu draft yang pertama. Yang kedua, paras air, tekanan udara, sudut pelancaran roket. Yang ketiga, penilaian berdasarkan jarak luncuran. Dan draft yang keempat, penonton teruja. Jadi, murid-murid perlu menggunakan draft yang kedua untuk menghasilkan perenggan isi yang kedua murid-murid. Bagaimana hendak membina perenggan isi yang kedua murid-murid? Ya, kita mulakan dengan perkataan seterusnya murid-murid. Seterusnya, berserta ke kawasan padang bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Dalam acara ini, peserta akan menyasarkan pelancaran roket dengan tanda berjarak 80 meter dari tapak pelancaran. Paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket antara aspek penting yang diambil berat oleh peserta. Penilaian dibuat berdasarkan jarak luncuran. Penonton sangat teruja apabila melihat acara ini. Seterusnya, perenggan isi yang ketiga murid-murid. Dalam muka surat 123 tidak diberikan draft isi yang ketiga murid-murid. Jadi, mari bersama-sama cikgu kita cari bersama-sama apa draft yang terbaik untuk perenggan isi yang ketiga. Yang pertama, roket air payung terjun. Itu draft yang pertama murid-murid. Yang kedua, telur sintetik 60 gram sebagai beban. Seterusnya iaitu catatan di udara paling lama diambil. Dan draft yang terakhir iaitu paras air dan tekanan udara. Jadi, murid-murid perlu menggunakan draft yang diberikan
untuk menghasilkan perenggan isi yang ketiga murid-murid. Bagaimana murid-murid untuk menghasilkan perenggan isi yang ketiga murid-murid? Ya, kita mulakan dengan perkataan acara terakhir. Acara terakhir ialah roket air payung terjun. Telur sintetik 60 gram digunakan sebagai bebanan. Catatan masa yang paling lama di udara akan diambil. Paras air dan tekanan udara menentukan tempoh roket air payung terjun berada di udara sebelum jatuh di tanah. Banyak juga roket yang tersangkut pada pokok. Dan perenggan yang terakhir iaitu perenggan penutup. Jadi, dalam perenggan penutup, murid-murid perlu menuliskan draft yang diberikan iaitu keputusan diumumkan, bakat kreatif terselah dan berlangsung dengan jayanya. Itu adalah draft bagi perenggan penutup murid-murid. Jadi gunakan draft yang diberikan untuk menghasilkan perenggan penutup yang baik murid-murid. Ya murid-murid, kita mulakan dengan sebelum berakhir. Sebelum berakhir, keputusan pemenang telah diumumkan oleh pihak juri. Bakat kreatif peserta terselah semasa pertandingan ini. Pertandingan ini telah berlangsung dengan jayanya. Setelah murid-murid menyiapkan perenggan penutup, jangan lupa di bawah perenggan penutup, murid-murid perlu menuliskan pengakuan pelapor, iaitu disediakan oleh tanda tangan pelapor dan tuliskan nama pelapor. Selalunya kalau di dalam karangan laporan, seelok-eloknya kamu menulislah nama kamu sendiri. Selepas itu, jangan lupa tuliskan jawatan pelapor, iaitu Setiausaha Kelab Sains SK Seri Makmur Jasin. Dan di sebelah kanan laporan yang kamu tulis, jangan lupa tuliskan tarikh laporan yang ditulis. Baiklah murid-murid, apa yang murid-murid lihat sekarang ini ialah sebuah karangan laporan yang sudah lengkap murid-murid. Semoga perkongsian ilmu cikgu sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid mengarang karangan laporan dengan baik murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.